والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح لي باب الفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Kitab kita pakai yang kesurat 3. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, peringatan dalam Quran ada ayat yang menerangkan bahawa Quran itu muhkamat kesemuanya, iaitu pada firman-Nya ta'ala, kitabun uhkimat ayatuhu, artinya kitab yang diteguhkan segala ayatnya. Maka di sini ialah dengan makna tidak ada Quran itu aib dan cedera pada lafaznya dan maknanya. Dan ada juga dalam Quran ayat yang menerang, yang menyatakan sebuah Quran itu mutasyabihat kesemuanya, iaitu pada firman-Nya kitaban mutasyabiha, artinya kitab yang kesemua, yang kesambaran. Maka di sini ialah dengan makna yang menyerupai setengahnya akan setengahnya pada elok dan benar. Hadirin sekalian, teman sekali, syukur kita Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia Dia, anugerah Dia, ihsan Dia semata-mata masih memberikan peluang pada kita dan mengekalkan kita masih berada atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Syukur Allah Subhanahu wa taala beri kita nikmat Islam sejak lahir lagi. Yang dengan mak ayah kita Islam, Islamlah kita walaupun kita tak faham Islam. Alhamdulillah. Syukur kita dengan Islam kita perolehi ini limpah kurnia Allah Ta'ala, dimudahkan kepada kita boleh menjadi taat, meninggalkan maksiat. Alhamdulillah, limpah kurnia Dia juga. Jadikan kita ada kehendak dan keinginan untuk nak belajar dan memahami perjalanan Islam. Alhamdulillah, diberi kita kesungguhan untuk menuntut ilmu, minat, kehalubaan, kecintaan untuk hidup sebagai orang Islam. Alhamdulillah. Syukur lagi diberi kita iman dengan makna yakin kepada agama Islam ni, yakin pada agama yang benar ni, yakin pada Allah Ta'ala, yakin pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakin dengan tata cara hidup Islam ini, dengan cara hidup Islam lah, dengan bertuhankan Allah lah, dengan bercontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah satu-satunya kejayaan hidup kita. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan malam ni boleh hadir untuk solat maghrib berjemaah, dan diberi kita kelapangan masa untuk berada dalam masjid ni, insya-Allah, untuk kita meneruskan bacaan daripada kitab Manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, peringatan dalam Quran ada ayat yang menerangkan bahawa Quran itu muhkamat kesemuanya, iaitu pada firman-Nya ta'ala, kitabun uhkimat ayatuhu,
Ada sekalian, kita nak sambung ni, meneruskan perbincangan yang telah kita bicara lepas, mengikut jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Al-Quran ni terbahagi kepada dua bahagi. Pandang pada sudut jelas tak jelas makna yang ditunjukkan oleh setiap lafaz Quran tersebut. Pandang pada sudut itu, sama ada dia menunjukkan makna yang pasti, itulah makna dia yang tidak boleh diubah sama sekali, atau istilahnya kita dah bicara lepas, yang tu dipanggil ayat yang muhkam, ataupun bahasa lain dengan lafaz plural dia muhkamat. Ada ayat Quran pembahagian kedua yang dipanggil ayat mutasyabih, ataupun plural dia dipanggil mutasyabihat. Yang sekali lalu kalau kita sebut balik, ayat muhkam ni ayat yang dengan makna jelas makna dia, yang ni asal makna muhkam, makna dia tak boleh diubah kepada makna yang lain, makna dia makna pasti, makna dia itulah maknanya yang dari segi makna terang, jelas, pasti dan tak boleh diubah dengan makna lain sama sekali. Itu dipanggil ayat muhkam. Satu lagi pembahagian ayat Quran adalah ayat Quran yang lafaz-lafaz dia yang makna yang boleh dipaham daripada lafaz ataupun ayat daripada Quran tersebut, dia boleh ada keberangkalian beberapa makna yang tak pasti. Makna pula ada yang tak jelas dengan makna tersebut. Bahkan kalau kita maknakan dengan makna yang dekat, makna yang zahir, makna mengikut lafaz yang segera faham, boleh membawa kepada salah faham pada isi Al-Quran dan maksud Al-Quran, bahkan maksud agama, maksud ketuhanan, maksud Rasul, maksud malaikat, bab-bab yang apatah lagi istilahnya ma'lum fid din bid darurah. Maka ayat tersebut dipanggil mutasyabih, ayat yang tak terang jelas makna dia, bahkan dia kesamaran makna, bahkan kalau dipakai makna zahirnya boleh terpaling makna asal yang dikenaki dengan makna sebenarnya yang sepatutnya dipahamkan. Saya ada sebut itu, rasanya pembahagian mengikut dalam istilah lain, khasnya dalam ilmu kesusastraan Arab, dalam ilmu balaghah. Ayat muhkam ni dipanggil ayat hakiki, ayat mutasyabihat ni dipanggil ayat majazi. Istilah bahasa Melayu kita, kalau kalam hakiki ni kalam hakikat lah. Maksud hakikat ni, kalau dengan istilah bahasa Melayu pun kena faham elok. Maksud hakikat ni lafaz yang dipakai itu dengan makna zahir dia tak paling pada makna lain sama sekali kan. Kemudian yang kedua dia dipanggil majazi. Kalau bahasa Melayu ni dalam istilahnya dia panggil kata kiasan. Contoh bahasa mudah, kalau seorang suami dia kata kat isteri dia, aku tolak engkau. Jadi tolak ni maksudnya cerai lah kan, tolak lah. Tapi kalau seorang suami dia kata pada isteri dia, kita sudah tiada hubungan lagi, tak jelas makna tu, apa maksud tak ada hubungan lagi tu kan. Yang tu atau istilah dalam fiqah dipanggil lafaz kinayah. Kinayah dalam istilah balaghah majazi, dalam istilah kita bicara dalam ilmu Quran ni dipanggil mutasyabih. Satu sudut lah perbezaan istilah bahasa, dan nak menunjukkan ada makna yang zahir, terang, jelas makna. Kalau sebut seorang suami, dia sebut isteri dia, aku tolak akan kau, memang tak boleh tanggung lagi, aku cerai akan kau. Maksud cerai, tolak, berpisahlah suami isteri tersebut. Masalah prosedur pejabat agama apa tu satu hal, tapi itu lafaz sarih dia panggil, terang, jelas, tak boleh nak tanggung kot lain dah, memang dengan makna tolak. Istilah kita belajar tafsir ni yang tu dipanggil ayat muhkam. Untuk pembandingan makna dan istilah supaya jelas faham muhkam tu apa tujuan saya sebut tu. Kalau seorang suami dia kata kita sudah tiada hubungan lagi, ataupun
kita sudah tidak ada apa-apa, dia kata. Apa benda tak ada apa-apa tu kan, kita tak ada hubungan lagi, kita sudah tidak ada apa lagi. Apa seumpama yang lafaz tu dia boleh pergi kepada makna yang segera faham, dan boleh ada makna jauh yang sebenarnya maksud dia macam lain. Yang tu atas istilah fiqh panggil kinayah. Satu sudut istilah boleh dipanggil majazi, satu sudut antara kita bicara mutasyabihat ni dalam Quran ni, yang itulah dipanggil mutasyabihat. Sekali lalu untuk menunjukkan perbandingan antara muhkam mutasyabih. Baik. Jadi seterusnya dengan tertib kita baca kitab ni, dia nak beri peringatan sikit, dan peringatan ni pada lafaz dalam perbincangan dia tadi, yang ni pun dah nak menunjukkan adanya mutasyabihat lah. Apa dia? Kata dia ada dalam Quran ada satu ayat antaranya, yang ayat ni kalau tengok dengan terjemah sekali lalu, tengok zahir ayat ni, bahawasanya Quran itu muhkamat kesemuanya. Pula kita belajar itu ada muhkam, ada mutasyabih. Quran pun sendiri sebut dengan nas kan, dia sebut minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Jadi Allah yang kata ada muhkam, ada mutasyabihat. Boleh faham kan? Adakah mungkin ada ayat Quran lain pula kata ayat Quran ni muhkam semua? Satu. Kedua, isu yang kedua nak sambung ni, apa dia? Adakah mungkin satu ayat lain pula sebut ayat Quran ni muhkam-muhkam semua? Semua ayat Quran ni mutasyabihat. Macam Quran yang sama kata ada muhkam, mutasyabihat. Quran yang sama ada kata muhkam. Boleh? Faham saya sebut apa? Ada ayat Quran yang sama kata mutasyabihat. Mana satu betul? A, pembahagian pada dua, muhkam dan mutasyabihat. B, muhkam saja. C, mutasyabihat saja. Masuk muhkam saja, semua ayat muhkam. C, mutasyabihat semua mutasyabihat. A, B, C. Mana betul? Pastinya yang betul ialah A. Untuk yang B ni macam mana? Selesaikan dia. Kena selesaikan dia. Kalau tak selesai, berputar kepala. B juga kena selesaikan dia. Sebab apa? Bila dah jelas pembahagian dia, mestilah ada muhkam dan mutasyabih. Tak mungkin sama sekali Quran ni muhkam semuanya ataupun mutasyabihat semuanya. Itu kalau ada lafaz Quran yang seolah-olah memahamkan macam tu, macam mana? Mesti maksud muhkam di situ bukan makna muhkam macam mana kita belajar istilah, dia mesti makna lughawi. Makna lughawi. Begitu juga ayat Quran yang kalau sebut mutasyabihat ke semuanya, dia bukan makna mutasyabihat atas kita bicara istilah mutasyabihat ni. Bahkan mutasyabihat tu dengan makna lughawi, dengan makna lain. Dia bukan makna istilah yang kita bicara, pembahagian kepada muhkam dan mutasyabihat. Baik. Jadi isu pertama disebut, inilah ada ayat Quran yang menerangkan bahawa Quran itu muhkamat semuanya. Mana dia? Jadi dikata muhkamat semuanya ni, pandang pada sudut lafaz, sudut asal kalimah tu kan. Kau tengok sekali lalu, Quran ni muhkam semua. Tengok mana dia? Firman Allah Ta'ala, dia bagi panduan tu, ayat ni daripada surah Fussilat kan? Surah Hud, iaitu Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayat tu, bukan surah Fussilat tapi surah Hud ayat pertama. Kitabun uhkimat ayatuhu. Terjemah ni, kitab Quran ni adalah satu kitab. Kitab mana? Uhkimat ayatuhu. Cuma terjemah tu tuan-tuan tak apa nak perasan dia terjemah asal, kitab yang diteguhkan segala ayatnya. Tu dia terjemah siap dah. Maksud dia uhkimat tu bukan dengan mana muhkam, tapi dengan mana muhkam istilah yang kita bicara ni, tapi uhkimat dalam ayat Quran tu dengan mana makna dia teguh, bukan dengan mana muhkam istilah yang tak boleh paling kepada makna lain. Fokus kita nak tengok kalau nisbah lafaz tu, kitab pun disebut uhkimat. Faham daripada perkataan uhkimat itulah maksudnya ayat Quran ni dia muhkam. Kalau kita sebut uhkimat ni, Allahumma salli wa sallim ala Uhkimat dia majhul daripada ahkama yuhkimu.
ihkaman fahuwa muhkim wa zaka muhkam. Tu kalau saya sebut bahasa Arab, tuan-tuan muntah hijau lah lagi kan. Khas saya nak sebut tu siapa? Inilah kaedah-kaedah nak memahamkan ayat Quran. Sebut tu nak fokus tak mana, dan cara nak mengambil dilalah faham Quran tu macam mana. Satu bahas ayat Quran bukan senang tu kan. Kita ingat bahas ayat Quran ni, ada ramai masyarakat kita faham, dia ingat ayat Quran ni baca terjemah tu selesai lah. Siapa kata gitu kan? Tuan-tuan nak faham uhkimat tu, yang kata kitab ni ialah uhkimat ayatuhu, ayat-ayat dia ni adalah muhkam. Macam mana tuan-tuan nak faham muhkam? Dia kata uhkimat, tak ada pun kata muhkam tu. Panjang cerita tu. Satu kalau ada orang yang nak balah bab-bab macam ni, kalau tak ahli dia tak sembah lah, merepet aje lah. Satu pahaman-pahaman yang sesat ni selalunya, kebanyakan orang yang bahaskan perkara-perkara ni, mereka bukan pakar dalam masalah nak membahaskan ayat-ayat Quran, disiplin dilalah, nak memahamkan macam mana dilalah ni makna macam ni, dilalah ni makna macam ni, ayat ni nak faham muhkam ke mutasyabihat ke. Bukan semua orang lulus untuk membahaskan perkara tersebut. Jangan kata orang awam, ustaz pun ada yang tak faham. Kasar sikit lah bahasa saya tu kan. Ya, dengar. Bahkan apa yang kita bicara lepas dalam kitab lepas, insyaAllah kita baca Zadul Murid tu pun, la ilaha illallah, jangan kata ustaz, sorry, jangan kata orang awam, ustaz pun ada tak faham maksud la ilaha illallah. Sorry, kasar sikit ayat tu. Itu makna teras tu, usul dalam akidah. La ilaha illallah pun jangan kata orang awam, ustaz pun tak faham, tambah nak bahas mana dilalah Al-Quran nak menunjukkan muhkam, tak mana, macam mana boleh faham muhkam ni? Sebut uhkimat, muhkam tu macam mana? Sikit saya sebut contoh-contoh lafaz nak faham dilalah tu macam mana kan. Baik, jadi kalau gitu apa maksud muhkam ni? Kalau terjemah sekali lalu dia dah siapkan, terjemah tu dah menunjukkan bahawasanya uhkimat ayatuhu tu bukan maksudnya ayat Quran ni muhkam semuanya, cuma tengok sekali lalu seolah-olah demikian. Satu kalau baca bodoh-bodoh, kena orang yang nak menggunakan dalil bahawasanya ayat Quran ni semuanya muhkam, sampai ayat Ar-Rahman ala arsy istawa pun dikatakan muhkam, nak berdalilkan ni bodoh lah. Untuk saya kata bodoh tu siapa? Pasal bukan muhkam kitabun uhkimat ayatuhu ni bukan boleh nak bagi jadi dalil nak menunjukkan bahawasanya ayat Quran ni semua muhkam. Tak boleh. Tu ayat Quran yang kita bicara pada bulan lepas yang kata minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihan. Alempau mana ayat Quran tu? Tentu nak baca bahas ayat Quran mesti ahli dia. Tuan-tuan tak boleh tengok ayat Quran hanya setempat, tapi tuan-tuan mesti bahas Al-Quran dengan tengok semua Al-Quran. Satu hadis pula kena tengok semua hadis yang berkaitan dalam bab tu, baru boleh bahas cara spesifiknya tajuk atau maudhu' tu, baru boleh nak selesaikan dia dan tengok apa keputusan yang nak dibuat dalam pembahasan tersebut. Satu kebanyakan orang dalam bahas khasnya bahas Quran, bahas hadis, khasnya zaman lah ni, khasnya atas tajuk kita bicara ni nak faham muhkam mutasyabihat, khasnya nak menghilangkan kesamaran dia tahu orang faham Ar-Rahman ala arsy istawa sebagai ayat muhkam, dengan itu menghukum dan mengiktikad Allah Ta'ala duduk atas arasy. Salah sesat tu kebanyakan orang duk bahas ni masalah macam mana? Mereka tak faham macam mana nak memahamkan ayat Quran tersebut. Bahkan ada yang terlajak mengatakan Ar-Rahman alal arsy istawa ni dengan makna muhkam. Itu masalah ni. Sedangkan ayat Ar-Rahman ala arsy istawa adalah khasnya pada lafaz istawa tu, dia bukan ayat muhkam tapi dia mutasyabihat. Khasnya atas kita bicara ayat ni sendiri, kitabun uhkimat ayatuhu, uhkimat tu sendiri adalah mutasyabihat. Pasal uhkimat tu bukan maksudnya muhkam lah ayatnya, bukan makna muhkam. Habis itu apa maksud muhkam sini? Bukan makna muhkam dengan makna muhkam yang kita bicara, istilah pembahagian muhkam muhkamat. Itu apa makna di sini? Tu dia kata, maka di sini ni dalam ayat ni, kitabun uhkimat ayatuhu. Apa maksud uhkimat tu? Maka di sini maknanya ialah dengan makna tidak ada pada Quran itu aib dan cedera pada lafaznya dan maknanya.
Jadi muhkam pada ayat Quran, kitabun uhkimat ayatuhu, muhkam ayat Quran ni. Maksud muhkam ayat Quran ni bukan semua muhkam macam mana kita bicara lepas, tapi maksud semua muhkam ni dengan mana lafaz dia, makna dia pasti dengan pasti je, tidak akan ada cedera, takkan ada aib, istilahnya takkan ada naqs, takkan ada kekurangan sama sekali. Pasal Quran kalamullah, kalamullah takkan cacat sama sekali. Itu maksud uhkimat. Boleh kerti apa kita bicara ni? Kerti. Waktu ngaji kan dia mesti ahli, dia sungguh mengaji, ambil faham, attention. Kita mengaji kadang atas sudut tengok rasa macam faham je, angguk. Tapi rupanya kita tak terti pun apa benda yang dibahas tu kan? Tentu bukan semua orang mengaji jadi alim, bukan semua orang mengaji dapat hidayat, bukan semua orang mengaji jadi ustaz, jadi tok guru. Bahkan ada orang mengaji asal mengaji betul lama-lama sibil. Macam-macam tu kan hal manusia ni. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita, dan antara tertib kita, disiplin kita ngaji mesti betul tata cara kan, adab, minat, niat, maksud. Betul guru yang kita pilih untuk belajar. Semua tu menentukan kualiti apa yang kita belajar satu hal, bahkan apa akan hasil daripada ilmu yang kita belajar, apa hasil daripada kuliah yang kita dengar. Ada orang kuliah yang dia dengar masuk angin keluar asap. Apa masuk keluar angin keluar asap ni? Yang dia dengar tu bersih angin, keluar asap, keluar tu benda-benda yang tak elok. Dia dengar benda baik, tapi keluar daripada mulut dia cerita benda-benda merepek. Yang keluar daripada mulut dia semua cerita-cerita negatif. Pengajian yang begitu baik, dia akan tengok benda-benda negatif ya. Ada orang yang masuk angin keluar asap, ada orang masuk telinga kanan keluar telinga kiri, ada orang tak ada masuk pun telinga kanan keluar, masuk kanan, tak masuk pun pantul balik, tak masuk pun pergi keluar telinga kiri. Ada orang dengar kuliah macam tu, jaga sikit. Dan tu antara nak jaga tu mana? Adab mengaji kena jaga. Satu, kita mengaji kadang gagal ni tuan-tuan macam apa? Dia tiada lain melainkan punca gagal mengaji, gagal mencapai matlamat tu tak jaga adab. Saya sebut adab banyak ni. Satu kadang tengok masjid-masjid banyak yang adab ni, Allah hai. Kalau nisbah saya nak tegur tak mengajar saya. Macam apa? Adab mau out. Ada orang mengaji apa? Tak pernah duduk dalam ruang solat, duduk luar, duduk santai sambil isap okok dengar. Nak dapat apa? Saya tak tahulah. Tutup guru dulu marah. Bahkan kaedah kita mengaji sabit dalam hadis Nabi SAW. Kalau kita pengajian ni, Rasulullah tu dalam zaman dia, Rasulullah duduk, sahabat duduk buat halaqah keliling Rasulullah. Kemudian ada dua orang datang, satu orang datang dia mai cari ruang kosong isi duduk, ada seorang lagi dia cari duduk belakang, hak mana cerok, mana dia rasa selesa dia duduk situ. Rasulullah cerita terus, kata dia, ada orang datang ilmu ni, datang mengaji ni, ada orang yang Allah Ta'ala bukakan lapangkan dada dia, mana tempat kosong ni dia datang duduk dengan penuh minat, dengan niat yang maksud nak capai ilmu, dia cari. Dalam keadaan kosot dia macam tu, orang tak nampak tempat kosong, dia jumpa tempat kosong, dia nak duduk di mana. Ada orang yang mari bukan kerana Allah Ta'ala, tempat kosong punya banyak, tapi dia tak cari tempat kosong di depan tu, dia cari tempat yang paling belakang, yang selesa ikut nafsu dia. Apa akan jadi? Yang mana ikut nafsu dapat nafsu. Dia bukan bertuhan dengan Allah Ta'ala, bukan bercontohkan Nabi Muhammad SAW dah. Tuhan dia adalah nafsu dia. Quran sebut afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kamu tak tengok ke orang yang jadikan Tuhan dia adalah nafsu dia? Dia bukan taat dengan Allah Ta'ala, bukan ikut contohkan Nabi Muhammad SAW, tapi Tuhan dia adalah nafsu dia. Takut kita dengar tu kan, kalau ada tok guru cerita macam tu. Saya cerita macam tu padan dah saya. Itu wajib kita, kalau ada tata cara kita yang tak betul tu, wajib kita taubat. Takkan sampai kena tunjuk muka, panggil, heret masuk. Bukan kaedah kita macam tu. Orang berakai ni cukup dengan sindir pun padan dah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita jadi orang berakai gitu. Pasal
nak tengok kita akal tak berakal, situlah sebenarnya. Macam mana majlis, kadang-kadang majlis yang entah apa-apa kita boleh duduk depan, minat datang dengan penuh hati dan perasaan, jiwa raga kita datang. Majlis yang sepatutnya kita datang dengan jiwa raga pun tak datang, apatah lagi jiwa. Maksudnya jasad pun tak hadir dalam majlis, apatah lagi hati dan perasaan. Lagi jauh lah kan. Na'udzubillah. Satu punca masalah yang menyebabkan gagalnya kita jadi orang beragama tu tiada lain melainkan diri kita sendiri. Diri mana? Diri kita yang dikuasai oleh nafsu kita. Na'udzubillah. Saya ngaji kalau kena balun bab nafsu ni tuan-tuan, ya Allah. Kalau tambah baca kitab-kitab bab tasawuf, supaya kita nak boleh didik nafsu. Jangan nafsu tunggang kita, tapi kita nak tunggang nafsu. Maksudnya kita yang pimpin nafsu kita, supaya gunakan nafsu tu di tempat yang Allah Ta'ala suruh kan. Makan pun nafsu, beristeri nafsu kan. Tak ada nafsu, nak sembahyang pun ada nafsu dia, tapi tunggang nafsu tu, bawa dia tempat dia supaya taat dengan Allah Ta'ala, bukan nafsu tunggang kita. Cik bahasa gitu. Banyak orang jumpa bab tu, mengaji lah. Pasal pengajian banyak kan, belajar banyak tu satu hal, tapi pastikan kita mengaji betul, ambil dengan tata cara yang betul, adab yang betul, akhlak yang betul, tertib betul. Baik. Jadi asal saya nak sebut, faham ke yang nak sebut? Yang dikata maksud di sini kimat tu bukan maksudnya ayat Quran ni semuanya muhkam, bukan macam tu. Di sini maksudnya ayat Quran ni kimat dengan mana? Kemah, jitu, padu, tak ada aib, tak ada salah, tak ada cacat, tak ada cedera, tak ada kekurangan. Kalau kata kurang, mai tunjuk tengok. Itu. Kalau kata tak elok, cabar no. Buat ayat Quran yang seumpama itu. Tak nak cabar. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Allah Ta'ala cabar terus kan. Jadi khas atas kita bicara sini, kimat tu bukan maksudnya ayat Quran ni semua muhkam, tapi kimat di situ dengan mana seluruh ayat Quran ni kemas, cantik, solid, tak ada langsung kekurangan, aib, cedera sama sekali. Seluruh ayat Quran, walaupun hanya satu huruf, nun, satu huruf ataupun yang tiga huruf, alif lam ra, terlajak kepada tiga tu. Dua, toha, apa cedera dia? Buat mai. Kalau ada orang lain nak reka selain pada toha, buat mai. Rosin ke, qaf sad ke, reka je Quran. Walaupun toha, walaupun kita tak tahu makna apa benda toha ni, toha tak ada siapa petikai kan toha tu, walaupun makna tak tahu. Dengar toha pun sedap. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Every single huruf dalam Quran tu, setiap satu tu tak ada siapa boleh petikai. Yang zaman Nabi yang ahli balaghah pun tak boleh petikai, tambah zaman lah ni mana nak cari ahli balaghah yang ada macam mana? Zaman Nabi SAW yang istilahnya Arab yang afsahul, dia fusahaul Arab, Arab fusha, apa nak sebut istilahnya, orang kata serpusaha Arab yang paling fasih, yang paling tinggi sastra dia ada pada zaman Nabi SAW. Zaman tu orang berlumba-lumba untuk buat karya-karya, orang bakar karya dalam bahasa Arab. Dengar ayat Quran walaupun single word, qaf, satu yang kan. Itulah maksud muhkam di sini. Kimas ayatuhu dengan mana tak ada langsung cedera dan aib. Itu maksud. Bukan ayat tu nak mendalilkan ayat Quran ni semua muhkam. Jaga. Bukan maksud dia macam tu. Boleh. Tu saya kata boleh telat. Yang itulah juga yang saya sebut, itu menunjukkan kimas bukan ayat muhkam, tapi kimas adalah ayat mutasyabihat di situ. Pasal apa? Bukan kimas dengan ayat muhkam, tapi kimas dengan mana kemas, tak ada cedera, tak ada aib. Bukan kimat dengan mana ayat muhkam. Boleh? Faham?
Itu satu hal. Jadi dia sebut macam tu dan diselesaikan dengan dia kata makna di sini tu. Seterusnya. Dan ada juga dalam Quran ayat yang menyatakan apa? Sebuah Quran ni semuanya mutasyabihat ke semuanya. Tentu pula. Tadi kata muhkam semua. Ni ada ayat kata mutasyabihat semua pula. Jadi kata anu je mana? Saya sebut prinsip sama juga. Tadi muhkamat semua. Ni mutasyabihat semua. Sedangkan ayat Quran yang kita belajar bulan lepas, kalau di sebelah kitab tengok sebelah tu, bahagian ada dua. Tu mana betul? Muhkamat ke? Muhkam saja ke? Muhkamat semua ke? Mutasyabihat semua ke? Pastinya yang benar adalah ada muhkam, ada muhkamat. Ada muhkam, ada muhkamat. Ada muhkam, ada mutasyabihat. Apa saya sebut berlalu itu? Astagfirullah. Ada muhkam, ada yang mutasyabihat. Mesti. Betul. Kalau ada yang kata mutasyabihat semua, mesti mutasyabihat tu bukan makna mutasyabihat. Mutasyabihat tu mesti ada makna dia. Bukan maksudnya ayat Quran ni seluruhnya mutasyabihat. No, that's not the meaning. Saya campur orang buku Arab tu supaya untuk menunjukkan penegasan apa yang kita bicara ni. Itu yang disebut. Antaranya mana dia ni? Kitab mutasyabihat. Ayat ni dibagi panduan nombor 3 tu. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihat. Tapi nota kaki dia tu ada tak tu, tak ada, tak betul tu. Mutasyabihat, bukan mutasyabihat. Mutasyabiham masani taqsha'iru minhu. Tengok betul-betul lah ayat Quran tu. Tapi rujukan itu hak nombor 3 tu, ayat 2 surah Zumar. Semak terjemah dia apa? Allah dialah yang turunkan kitab khas, maksud kitab tu semestinya Quran. Dan Quran ni kitab mana? Na'at datang dengan lafaz kitab tu, kitaban mutasyabiha, kitab yang mutasyabihat. Quran ni kitab mutasyabihat. Faham sekali lalu tu, semua kitab, semua Quran ni adalah mutasyabihat. Macam mana tu? Terjemahnya artinya kitab yang kesambaran ni bahasa cara petani punya tulis bahasa lah. Maksudnya ayat dia kitab ni kitab yang mutasyabihat semuanya. Baik, maksudnya tu kan? Tak. Pasal Al-Quran ada muhkam dan ada mutasyabihat. Untuk apa maksud kitaban mutasyabihan di sini? Maka di sini mutasyabihan dalam ayat Quran tu dengan mana? Dengan makna yang menyerupai setengahnya akan setengahnya pada elok dan benar. Maksud mutasyabihan ni ada serupa menyerupai, ada yang hampir-hampir serupa, ada yang betul-betul serupa, ada yang hampir serupa. Itu maksud mutasyabih. Jadi syibih itu dengan mana hampir serupa, ataupun absolutely serupa, ataupun dekat-dekat nak serupa. Jadi bukan mutasyabihan pada lafaz Quran kitaban mutasyabiha masani itu, bukan mutasyabihan tu dengan mana Al-Quran ni adalah kitab mutasyabihat kesemuanya, bukan maksudnya tu. Untuk apa makna mutasyabihan? Mutasyabihan dengan mana ada serupa menyerupai. Kalau contoh misalnya kita kalau tak biasa baca Quran, tak hafal Quran, nak cari tu tak reti lah kita pun tak biasa jumpa dalam Quran ada yang serupa tak serupa kan. Sekali lalu kalau saya sebut yang mudah, sebut bila kalau yang memang ada ni Ar-Rahman 'alal arsyistawa, bukan satu tempat, akad 7 tempat ulang. Tu satu hal dalam mutasyabihat di situ. Ulang tu pun bahkan dengan lafaz yang sama, thumma stawa 'alal arsh, thumma stawa 'alal arsh, diulang dengan lafaz yang sama. Ada yang tak sama, dia tak sebut thumma stawa 'alal arsh, tapi disebut Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Itu bukan absolutely lafaznya tu, dia hampir sama. Hampir sama. Ada ayat Quran alhamdulillah, ada ayat Quran yang sebut walillahil hamd. Terbalik kan? Alhamdulillah walillahil hamdu. Ada yang lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, adalah
ada yang lillahi ma fis samawati wal ard, tak ada ma di situ, hampir sama. Ada yang hampir sama, ada yang sama-sama betul-betul sebiji sama tu. Ada yang liqaumi yaqilun, ada liqaumi yatafakkarun, ada yaqilun yatafakkarun, ada yang hampir-hampir, ada usulub dia hampir-hampir sama. Sekali lalu lah saya sebut gitu. Jadi maksud kitaban mutasyabihan tu bukan maksudnya Al-Quran ni semuanya mutasyabihat, tapi maksudnya Quran ni lafaz-lafaz yang ada pada dia ada yang menyamai antara satu sama lain, ada yang hampir sama, ada yang betul-betul sama. Tu maksud mutasyabih ni. Dan bila sebut sama-sama ni, apa wajah syabah dia? Sama ni dari sudut elok dan benar. Kalau kata berbeza sekalipun, misalnya daripada satu ayat dengan ayat yang lain, tapi dia adalah dipanggil mutasyabih juga dari sudut benar, betul, tepat, jitu, fakta, apa yang sebut, indah, cantik, istilahnya i'jaz, yang tak ada siapa pun boleh nak meniru, nak apatah lagi nak menyamai, apatah lagi nak menandingi Al-Quran, takkan boleh. Itu maksud mutasyabihan di sini. Jadi kesamaan sama menyamai itu dari sudut Al-Quran tu elok, benar, kemas, jitu, cantik, sedap didengar, dia i'jaz, melemahkan lawan, cantik, apa bahasa yang saya sebut tadi, sama dari sudut itu yang tak ada siapa yang boleh menyamai, menandingi, apatah lagi mengatasi Al-Quran. Jadi perkataan kitaban mutasyabihan tu bukan dalil untuk menunjukkan Al-Quran ni semua mutasyabihat. Yang tadi bukan dalil pada ayat Quran kitabun uhkimat ayatuhu, bukan satu dalil untuk menunjukkan ayat Quran ni semuanya muhkamat. Tidak. Bahkan ayat Quran ada muhkam, ada muhkamat. Ayat muhkam-muhkamat lagi, ada muhkam, ada mutasyabihat. Selesai satu sudut di situ. Jadi nak menunjukkan apa dia keputusan kita ambil dengan apa yang kita dah bahas dulu, dengan apa yang belajar malam ni, yang kita baru sentuh ni. Apa dia? Al-Quran ada ayat muhkam dan mutasyabihat. Kalau saya sebut sekali lalu juga, apa dia ayat khasnya atas perbincangan mengenai Ar-Rahman al-Arsy istawa ni? Atas kata yang tu memang jumhur ulama sebut dia adalah ayat mutasyabihat. Untuk apa ayat muhkam dalam Quran? Untuk ayat Ar-Rahman al-Arsy istawa itu adalah dirujuk, mesti nak sahihkan makna dia, mesti di atas kayu ukur ayat mutasyabihat, barulah ayat ni nanti Ar-Rahman alal arsy istawa, khasnya pada perkataan istawa tu tak boleh diertikan dengan mana duduk, tak boleh diertikan dengan mana berada, tak boleh diertikan dengan mana bersila, tak boleh diertikan dengan mana yang boleh memahamkan dengan makna makhluk, dengan mana berhajat, dengan mana yang tak selayaknya untuk nisbahkan pada Allah Ta'ala. Istawa alal arsy tu, apa muhkam dia? Disebut oleh para ulama, muhkam nak bicara bab akidah ni tiada lain ayat dia. Apa dia? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tu antaranya. Kita dah bicara la ilaha illallah tu, antara makna la ilaha illallah apa dia? Allah ni jua ilah. Apa maksud Allah Ta'ala jua ilah? Apa makna ilah? Mestilah Allah istighna an kulli ma siwahu, dan mestilah muhtakirun ilaihi kullu ma adahu. Atas nama Allah ilah ni tentulah dia tak hajat pada makhluk, semua makhluk mesti berhajat pada dia. Inilah makna ilah. Jadi bila kata Allah ni dia tak hajat pada sesuatu, Allah adakah dia hajat pada arasy? Allah adakah barangkalinya dia buat arasy, dia ambil manfaat pada arasy? Adakah Allah Ta'ala dia buat arasy, dia duduk di arasy? Adakah Allah Ta'ala dia bersila di arasy? Subhanallah, 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 subhanallah. Pasal apa? Tu muhkam dia ada.
La ilaha illallah. Tak ada orang masuk Islam dengan sebut Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Bahkan masuk Islam masih apa? La ilaha illallah. Jadi nak rujuk mana? La ilaha illallah. Boleh? Faham saya sebut apa? Boleh? Itu orang yang tak faham usul-usul macam ni kan, belajar tu, yang belajar tafsir masuk parit tu, dah saja masuk parit, jatuh gaung tu kan. Pasal apa jatuh gaung? Disiplin dia dalam bab ilmu tu rosak kan. Dia tak faham disiplin. Bahas ulama yang muktabar pun tak pernah dia dengar. Yang dia dengar bahas-bahas puak-puak yang pening, pi bahasa gitu kan. Tak pernah dengar bahas-bahas ulama-ulama yang muktabar yang reti. Duk dengar sebelah pihak yang kaki kencing, yang orang betul dia tak rasa dengar. Jaga sikit lah. Selesai situ satu sudut. Ada soalan situ? Soalan bertanyakan apa pendapat mengenai kuliah di masjid ataupun program masjid, antara dia baca Quran, lepas tu baca terjemah tu tafsir, ataupun buat program usrah, sebut satu ayat Quran, baca terjemah, lepas tu minta pandangan. Apa pandangan ahli-ahli usrah tu berkenaan ayat tersebut? Tuan-tuan jawab dulu boleh? Al-Quran bukan kaedah dia baca terjemah. Oh no. Yang ramai sesat tu punca dia itu lah. Bukan maksudnya tak boleh baca terjemah langsung, bukan. Tapi bukan kaedah majlis ilmu baca Quran baca terjemah. Tambah pula yang baca terjemah tu, dia faham terjemah tu dengan hanya terjemahan tu semata-mata. Tu masalah. Itu masalah tu. Ada orang dia gaduh nak faham Quran, kata dia apa erti baca Quran tak faham, kena ayat punya tu dia pun melepah untuk baca Quran ada terjemah, dia gaduh macam terjemah, padahal panjang pendek pun tak kerti, tapi dia gaduh nak faham. Boleh faham ke? Dia kata boleh faham. Kalau boleh faham, bagi soalan PK tu dia jawab bagi ayat Quran mana. Itu contoh tu nak tunjukkan faham tak faham. Ada orang dia tak faham pun, faham tu apa dia? Faham tu. Bahkan saya ngaji, Tok Guru nak sebut, Tok Guru saya ada yang sebut ini, khasnya nak ambil perkataan faham tu. Saya nak bahas sikit, sebut tanda dulu. Pasal ramai orang mendakwa bahawasanya dia baca Quran dengan baca terjemah pun dah cukup untuk faham, dan kita orang awam pun baca Quran boleh faham. Saya nak bagi huraian sikit tentang faham tu. Apa maksud faham tu? Kalau dia kata dengan hanya baca terjemah dah boleh faham, saya nak tunjukkan faham tu apa dia. Baik, bagi kitab Jawi, bagilah Aqidatun Najin ke, Syarah Usul Tahqiq ke, kan? Macam ya, baca Paku Iman ke, tak apa kitab ni tulis Jawi ni. Baca. Satu dia boleh baca, tak boleh baca. Jawi ni ke Arab ni. Jawi. Boleh baca tak boleh baca? Saya Jawi tak apa boleh baca. Ya, saya tutup mulut tu saya faham. Jawi pun tak boleh baca. Satu. Untuk kalau kata dia boleh baca lah, cuba bagi faham sikit apa yang hang baca tu. Bahasa ibunda, bukan bahasa Tamil, bahasa ibunda. Betul kan? Tulisan pun tulisan ibunda kan, Jawi kan. Kepala. Hak dia baca tu dia boleh baca. Bahasa Melayu, cuma bahasa Melayu klasik, bahasa ibunda pun dia tak faham. Dengar, itulah faham. Boleh faham saya apa? Boleh baca, itu yang boleh baca Jawi. Tak boleh baca Jawi ni langsung macam mana? Cuma Quran tu tulis Rumi. Bila tulis Rumi dia baca. Soal, faham ke tak faham?
Ya, saya sebut. Dia rasa dia faham. Tapi apa yang dia faham? Itu yang saya nak tunjukkan bukti apa? Kalau baca Jawi tak boleh, satu. Kalau boleh baca Jawi pun, dia tak boleh nak hurai apa benda dia baca. Yang tu pun tak boleh faham. Takkan dengan hang baca terjemah Jawi, terjemah Rumi saja, dengan tu hang boleh faham apa sebenarnya maksud yang dikehendaki pada ayat Quran tu. Boleh faham saya cakap apa? Boleh? Baik, kalau itu bukan keupayaan kita untuk faham Al-Quran, boleh ke buat satu majlis ni, moderator ataupun nakib usrah, dia baca satu ayat Quran, misalnya wal asri, ataupun baca Ar-Rahman ala arsyistawa. Apa pendapat? Selama duk belajar ni, pembacaan dengan apa pendapat tentang ayat Quran ni? Pendapat satu, pendapat dua, pendapat apa tu? Kita buat kesimpulan daripada pendapat-pendapat yang ada ni. Macam dengar saya sebut, nak mampus boleh. Bukan macam tu. Sepatutnya kaedah kita ni tera duk mengaji, tera saya duk hurai ni muhkam mutasyabihat. Ayat Quran yang kita muhkam ni, maksud uhkimat tu bukan maksud macam tu. Mesti maksud dia uhkimat tu kemah, dia tak ada cacat, tak ada aib. Yang ni seolah-olah memahamkan dia seluruh mutasyabihat. Bukannya tu. Mutasyabihat tu maksudnya menyerupai itu dari sudut ayat Quran ni tak boleh ditandingi. Itu maksud mutasyabih di situ. Bukan mutasyabih dari sudut semuanya mutasyabihat. Tera duk cerita hak tu pun, kalau suruh ulang balik lah, cerita balik yang saya sebut tadi, boleh tak? Boleh. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7, boleh cerita balik yang saya cerita ni. Ada kitab tak ada kitab, ada nota tak ada nota, mau dengar ke tak dengar, duduk dalam masjid ke luar masjid, jawab balik, cerita balik cara ringkas sudahlah. Agak-agak boleh tak? Duk syarah ni pun tak faham. Takkan baca ayat Quran terjemah minta pandangan, nak masuk gaung. Bahkan termasuk dalam ancaman Rasulullah pernah kata, man fassaral qur'ana bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsir Al-Quran dengan akal fikiran dia semata-mata, dia telah mensediakan tempat dia dalam neraka. Saya ngaji juga turun sebut apa, antaranya siapa yang kata Ar-Rahman alal arsyistawa, tu dalil menunjukkan Allah duduk di arah, Allah bersila di arah, itu mensediakan tempat dia dalam neraka. Lagi salah besar daripada hadis dia reka hadis, yang tu pun sama juga. Siapa yang berkata Rasulullah kata sedangkan Rasulullah tak kata dengan lafaz macam tu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, dengan ancaman yang sama, tahzir yang sama, tahdid yang sama. Apa dia? Dia telah mensediakan tempat dia dalam api neraka. Selalunya kita jumpa dalam hadis sebab tu. Kalau hadis pun tipu macam tu, bohong macam tu, sediakan tempat dalam api neraka. Al-Quran, kau bukan ahli tafsir, baca ya, lepas tu tafsir sendiri, bagi pandangan tentang apa ayat Quran ni. Kau telah mensediakan tempat kau dalam api neraka. Dan tu di atas pendengar macam tu, rasanya jelas jawapan saya bagi ya. Bukan kaedah kita macam tu, bukan. Pasal nak belajar tafsir banyak disiplin dia kan, antaranya bahasa Arab. Banyak. Saya sebut tu lagi panjang. Memang banyak. Bahkan kita ngaji tauhid, kita sebut la ilaha illallah itu pun, saya sebut nafi isbat. Tu pun ada yang menggelupur dah. Nafi isbat. Pening kepala aku. Nafi isbat. Baru nafi dengan isbat je pun. Sebut la ilaha illallah, mana apa? Menunjukkan bila kata Allah Tuhan ni dua sifat besar pada Allah Ta'ala. Mesti dia istighna an kulli ma siwahu, mesti dia lah muftakirun ilaihi kullu ma adahu. Dengar istighna an kulli ma siwahu, muftakirun ilaihi, mengelepas siap dah. Saya kata ringkas dia istighna dan iftiqar. Ringkas lagi saya kata Allah ni ilah ni mesti Allah ghani, kita fakir. Ada kan saya ajak itu kan, kau tidur saya tak tahu lah, kau tak dengar tu, tak mengaji lagi satu hal lah. Dengar ghani dengan fakir pun, ghani, fakir, tak bisa dengar lah. This word is not familiar lah to me. Tak boleh lah. Baru terah tu tak boleh faham. Macam mana nak faham Al-Quran?
hanya dengan terjemah. Boleh faham? Saya cakap dengan tu dengan hati perasaan tu saya cakap lah. Macam mana ada orang boleh kata alah mudah je baca Al-Quran? Semua orang boleh faham. Baca ni kalau Al-Quran ni 80% kita boleh faham Al-Quran. Yalah. Tu saya kata faham tu apa dia? Faham tu. Tu yang ramai orang dia rasa baca Quran macam terjemah, takat tu aku boleh baca. Baca faham belum tahu. Bukan senang tuan. Takabur saja, orang takabur saja kata dia boleh baca Quran, dia boleh faham. Satu babnya tu kalau nak kata faham tu test saya tengok, orang nak tahu. Test tu. Tu saya kata jangan kata test, tak payah test Quran lah. Bagi kita jawi dia baca tengok dia faham tak. Sekali lalu lah sebut macam tu. Saya rasa saya jawab soalan. Kalau ikut tertib kita ni kan saudara dia nak bicara pula mengenai kalaulah ditanya mengapakah Allah Ta'ala tidak menurunkan Quran ni dengan hal ayat-ayatnya muhkamat semua. Senang kan. Tak adalah ayat mutasyabihat, tak adalah kita duk gelai Ar-Rahman ala arsistawa. Tak payah duk gelai. Ayat Quran ni jadi petunjuk. Kalau jadi petunjuk takkan dengan sebab ayat Quran ni turun duk balah satu sama lain. Memang ada orang hujah macam tu. Kan? Kalau Quran ni kan jadi petunjuk. Kalau jadi petunjuk apa salahnya? Allah sendiri yang kata dia istawa ala arsh. Nak kata Allah duduk atas arsh takkan salah kot. Inilah kata dia salah. Dia nak bicara dari sudut kenapa tak turun ayat ni muhkamat semua, kenapa ada muhkamat dan mutasyabihat. Panjang juga tu. Lagi saya berhenti lagi orang marah pasal tak ikut SOP. Boleh je saya baca. Kalau ikut saya tak gaduh baca. Nak baca panjang tu. Tapi pasal baca kat masjid ni lain lagi lah. Kalau baca kat pondok saya baca lagi. Saya baca lagi. Tambah pula memang budak orang yang nak mengaji tu, budak-budak orang tua pun yang main mengaji tu memang nak mengaji sungguh kan. Boleh main daripada PJ Petaling Jaya tu main mengaji duduk pondok Lenggong Ustaz. Boleh bermalam situ. Banyak mata-mata nak jumpa, nak bersembang, nak mengaji, nak datang juga jumpa tak laki sekali pun padan dah kata dia. Selalu tengok Facebook lah. Tu dia kan. Yang kita duk main hari-hari ni buat tak tu. Sikit lah saya sebut itu. Orang tu kata orang nak 1000 daya. Itulah memang pepatah Melayu tu, ulama kita, tutup guru kita, bahkan orang tua kita sebut tu betul lah. Kalau tak nak dia tak payah 1000 dalih, satu dalih kemudian dah sakit lutut. dalih dia kan perlu banyak. Tak faham aku mutasyabihat, tak berhenti kelahi lagi kan muhkam mutasyabihat. Lebih kan dalih dia satu lah. Di situlah dulu kita akan jumpa nanti masih bicara ayat muhkam mutasyabihat ni. Pasal usul yang ni pun kalau tak boleh selesai, macam mana nak selesaikan ayat Ar-Rahman ala arsistawa yang kadang kita ceritalah puas kita cerita rupanya dia ada benda teras yang dia tak faham yang menggagalkan kefahaman dia. Kenapa ayat Quran pada ayat Quran Ar-Rahman ala arsistawa ni jadi salah, jadi sesat, boleh jadi kufur kalau duk faham Allah Ta'ala ada atas arah. Pasal apa? Pasal tak faham disiplin ikut satu-satu ni. Satu kena tengok satu kenapa mengapa ni. Kita dah faham dah, tapak tu dah jelas lah. Tengok nanti baru kita tahu padan lah. Dan kita juga akan faham nanti padan lah ramai yang sesat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan kita belajar ni memahamkan kita lagi disiplin ilmu, disiplin untuk faham kalamullah, supaya jangan kita belajar ikut nafsu kita dan cara kita, tapi belajar mengikut panduan yang telah disebut oleh tutur guru dan para ulama. InsyaAllah. Ada lagi soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.